Macam tu cikgu mulalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam cikgu. Anas tutup mic dulu ya. Okey. Okey. Hari ni kita masuk tema baru ya, tema 4 iaitu tajuknya perpaduan. Okey. Perpaduan ni maksudnya contohnya dia hidup bermuafakat. Kalau dalam kelas kita ada Divya betul tak? Dengan Harwin yang berbangsa India kan? Kamu orang Melayu, kita orang Melayu. Jadi dalam kelas tu ada berbilang kaum, selain ada kaum Melayu dan kaum India. Cuma kaum Cina tak adalah. Kaum Cina teacher lah. Dulu teacher Oi dengan teacher Lim, betul tak? Jadi kalau masyarakat berbilang kaum ni, kita nak kukuhkan perpaduan ni, nak kena hidup bermuafakat. Kena saling menghormati sama kaum dan bangsa lain. Jadi tengok ini ialah tentang pantun amalan muafakat. Cikgu baca dulu satu rangkap pantun ni, kamu boleh baca rangkap pantun yang kedua dan tiga. Boleh Anas? Boleh. Kamu dengar dulu cikgu berpantun ya, yang pertama ni. Okey. Okey. Di tepi selusur batang jerami, pokok rotan tumbuh bersirat. Bertolak ansur saling memahami, hubungan persahabatan kian erat. Okey. Itu lenggok berpantun. Cikgu ulang sekali lagi ya. Di tepi selusur batang jerami, pokok rotan tumbuh bersirat. Bertolak ansur saling memahami, hubungan persahabatan kian erat. Okey, maksud pantun di sini, ini yang dua rangkap ni, dua rangkap yang pertama ni, ini adalah pembayang. Pembayang tu ikut penyedak ayat lah. Yang rangkap ketiga dan yang keempat ni, ini membawa maksud. Okey, kalau kamu tengok gambar, ada pelajar ini Cina, dia pelajar India, pelajar Melayu. Mereka bertiga ni buat satu produk bangunan kan. Jadi di sini dia beritahu kita kena bertolak ansur. Bertolak ansur ni maksudnya kita kena contohnya si Harwin nak pinjam pembaris daripada kamu Anas. Jadi kamu kena bertolak ansur, kamu bagi pinjam. Jadi sebab kita apa? Sebab kita faham Harwin tak ada pembaris. Kena saling bertolak ansur. Kalau kita bergaduh, kalau kita tak nak bagi, contohnya kita marah dia, tak nak bagi dia pinjam pembaris. Itu kan bertolak ansur. Itu menyebabkan pergaduhan nanti, pergaduhan perang mulut ya. Jadi kita kena bertolak ansur. Okey. Hubungan persahabatan kian erat. Jadi bila kita faham sesuatu situasi kawan kamu ataupun bertolak ansur dengan kawan kamu, baik-baik dengan kawan kamu, jadi hubungan persahabatan, hubungan berkawan kamu dengan dia semakin rapat. Boleh faham Anas, Rakib? Boleh. Okey. Nak baca Anas? Pantun nombor 2. Cuba baca pantun nombor 2 Anas. Dalam kota tumbuh meranti, pokok cermai di hujung muara. Andai kita saling hormati, negara damai, rakyat sejahtera. Okey, bagus Anas. Jadi kita tengok rangkap 3 ni dan keempat. Okey, ini membawa maksud. Kamu tengok gambar ni ya. Okey, gambar ni ini ada pelbagai kaum berpakaian tradisional, betul tak Anas? Betul. Okay. Ini kamu rasa kaum apa ni yang baju merah ni? Kaum Cina. Bagus. Sebab dia ada pakaian identiti dia. Okey, pakaian tradisional ni identiti bangsa ataupun kaum tersebut ataupun etnik. Macam kita, macam orang Cina ada
baju dia tersendiri, pakaian tradisional dia sendiri. Cheongsam betul tak? Betul. Samfu, lelaki samfu. Okey. Kalau lelaki ni berbangsa Melayu betul tak? Sebab dia berpakai pakaian baju Melayu yang lengkap. Yang ini, ini mungkin etnik di mungkin di etnik Sabah ataupun Sarawak lah. Mungkin orang belasan orang Borneo. Cikgu tak pasti dia pakaian tradisional apa. Cikgu tak ingat. Okey. Sebab etnik sana banyak Jadi macam contohnya dekat kalau Malaysia ni majoriti kaum kita India, Melayu, Cina betul tak? Betul. Tapi sebenarnya etnik ni dia terlalu banyak dekat Sabah Sarawak. Dekat Dazan Dusun, Iban, orang Bajau, memang terlalu banyak etnik kat sana. Lepas tu satu lagi orang asli. Tahu kan orang asli kan? Hidup di pedalaman. Jadi kita walaupun kita berbilang kaum banyak etnik, kita kena saling menghormati. Kalau kita hormat sesama bangsa sendiri, jadi negara kita akan aman. Kalau tak hormat budaya dia, tak hormat agama dia, itu yang selalu bergaduh tu. Dekat media sosial, selalu bergaduh. Okey, boleh Nas? Boleh. Okey. Rakib boleh baca yang ketiga ni, pantun. Boleh tak Rakib? Hello Rakib. Tak dengar lah Rakib mikrofon. Tak apalah Rakib. Kita bagi Anas lah ya. Sebab kamu punya mikrofon tak dengar. Okay. Anas baca sekali lagi pantun ni. Yang ni ke? Kedua ni ke? Yang ketiga ni. Okey. Ikan tenggalan terkena pukat. Jala tersirat terkena haruan. Jadikan amalan hidup muafakat. Tambah erat ikatan perpaduan. Okey, bagus. Kamu intonasi berpantun dah okey dah. Okey. Kamu rasa ni apa maksudnya, Anas? Kalau apa maksud pantun ni? Kamu tengok rangkap yang ketiga dan keempat ni. Apa kamu rasa maksud pantun ni? Dia nak bagi tahu tentang apa? Dari kata kunci dia hidup muafakat dengan ikatan perpaduan. Kata kunci dia. Boleh Anas? Okey, kalau tak boleh tak apa, cikgu beritahu. Okey, kita tengok sini hidup muafakat, dia rangka keempat ikatan perpaduan. Jadi dia bawa maksud, pantun ni bawa maksud hidup muafakat ni, hidup muafakat maksudnya kita hidup bertoleransi ni kena jadikan amalan kita hari-harian. Setiap masa. Okey, jadi bila kita muafakat, bertoleransi, saling menghormati, jadi itu yang membuatkan perpaduan kita sesama berbilang kaum di Malaysia bertambah rapat, bertambah erat. Boleh faham Anas? Boleh. Okey, kita tengok muka surat seterusnya, muka surat 62. Baju jenis kain ada tak? Okey. Unit 10, toleransi kukuhkan perpaduan. Okey, toleransi bertolak ansur, saling menghormati untuk mengukuhkan lagi perpaduan ataupun hubungan yang baik sesama kawan-kawan ataupun jiran-jiran kita. Tak kisah ada jiran ataupun orang luar, asalkan kita kena hormat dan bertoleransi. Okey. Kita tengok ni. Ini yang atas ni tentang
pemberitahuan ataupun tentang hebahan sempena sambutan Hari Guru. Okey. Jadi dia nak bagi tahu di sini ada pertandingan choir antara kelas SK Gemilang. Okey, ini dia punya tarikh dia, masa dia. Tarikh, masa, tempat. Contohnya 14 Mei 2021. Masa 3 petang. Tempat di Dewan Besar SK Gemilang. Okey, ini syarat dia belah kanan dia ni. Jadi kalau ada maksudnya ada syarat ni, maksud ada hebahan tu, kiranya mengenai hebahan tentang sempena sambut Hari Guru lah. Sebab dia nak bagi tahu peserta ataupun murid yang nak masuk. Nampak ada A, B, C, D, ada 4 syarat penyertaan. Terbuka kepada murid tahun 3. Yang kedua, tema pertandingan. Tema pertandingan menghargai jasa guru. Maksud pertandingan tu tentang menghargai jasa guru. Okey. Seterusnya setiap kumpulan terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi dia masuk di sini nak buat nak masuk pertandingan choir tu, kena kumpulan dia mesti ada pelbagai kaum, tak boleh satu kaum saja. Kena campur-campur kaum yang lain. Okey, yang terakhir, peserta perlu memakai pakaian kebangsaan. Okey, pakaian kebangsaan ni pakaian tradisional masing-masing lah. Lepas tu dia beritahu sini, sila hubungi Cikgu Haris untuk maklumat lanjut. Jadi kalau nak tahu apa-apa syarat yang lagi lanjut ataupun lebih teliti, kena hubungi Cikgu Haris. Boleh faham Anas, Rakib? Boleh? Rakib, kalau nak tanya ke, boleh type dekat chat sini. Cikgu tunjuk ni. Ni. Ada belah chat sini. Kalau apa-apa boleh ni. Chat kat sini. Boleh Rakib ya? Kalau contoh boleh, kamu tulis boleh sini. Ada ruangan chat. In-call message nama dia. In-call message. Kalau kamu nak type lah, dia macam chatting lah situ. Okey. Kita sambung Boleh? Ini dialog antara Hanif dengan Nabila. Okey. Cikgu habiskan cepatlah sebab kamu nak buat latihan lagi kan. Okey. Sebab 11.30 kan. Habis. Okey, kita tengok dialog ni Hanif dengan Nabila. Okey, di sini Hanif bertanyakan dahulu. Okey, dia tanya. Apakah lagu yang akan kita pilih dalam pertandingan itu nanti? Lepas tu Nabila menjawab, saya mencadangkan lagu apa? Anas, kamu rasa lagu apa yang best, yang terbaik untuk sambutan Hari Guru? Tak kisahlah lagu Upin Ipin ke, Bobo Boy ke, lagu kartun ke. Apa yang kamu tahu tajuk yang terbaik untuk sambutan Hari Guru? Lagu best-best, tapi saya tak tahu lagu apa. Okey, contohnya lah, kita ambil tajuknya Selamat Hari Guru lah ya. Okay. Saya mencadangkan lagu Selamat Hari Guru. Okey, titik. Itu jawapan dia. Jadi Hanif pun balas. Cadangan saya pula lagu Kau Umpama Lilin. Jadi di sini dia beritahu Hanif nak lagu Kau Umpama Lilin yang sedap, yang kiranya sedap dia dengar lah, merdu lagu tu. Lepas tu dari si Nabila balas. Okey, sekejap saya cikgu ulang sebelum pada Hanif. Cadangan saya pula lagu Umpama Lilin. Nabila balas, baiklah. Kalau baiklah, saya pun setuju dengan cadangan kamu. Baiklah, saya setuju dengan cadangan
kamu. Saya ni tukar pada kamu. Sebab kata ganti diri nama ke dua. Saya ni sebab dia bawa maksud kepada Hanif ni yang cakap. Betul tak? Jadi bila dia kata cadangan kamu ni, Nabila bagi tahu maksudnya cadangan si Hanif lah. Dia faham? Baiklah, titik. Saya setuju dengan cadangan kamu. Ataupun baiklah, kita guna lagu kau umpama lilin. Dia tak kisah apa respons dia atau pembalasan dia. Asalkan dia kena berkaitan dengan dialog yang pertama ni. Boleh faham Anas? Okey. Okey. Lepas tu Hanif reply. Balas. Okey. Kalau begitu, mari kita maklumkannya kepada Cikgu Haris. Okay. Kenapa dia kena maklum ke Cikgu Haris? Sebab dia nak dapatkan maklumat lanjut sama ada boleh diterima ataupun tidak lagu tu. Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi di sini ada apa-apa pertanyaan tak? Tak ada. Tak ada. Okey. Kalau macam tu, cikgu nak kamu buat buku aktiviti, buku surat 69.